Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan PI 2619. Nama saya Nur Adibah Hanum Miti Saleh. Akan membentangkan projek inovasi saya iaitu yang diberi nama E-Pyramid Nun Sakinah. Baiklah, terdapat 12 isi kandungan dalam projek inovasi ini iaitu pengenalan, rasional projek, penyataan masalah, objektif, skop dan limitasi, kepentingan dan impak, anggaran kos, model inovasi, cara menggunakan inovasi, maklum balas, pembuktian pencapaian dan juga kesimpulan. Okay, pengenalan bagi inovasi ini. Jadi inovasi ini merupakan inspirasi daripada peta minda bentuk piramid makanan. Okay. Seperti kita tahu, piramid makanan ni dia menyenaraikan dan mengelaskan makanan kepada beberapa kelas makanan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh manusia. Jadi kalau kita tengok sendiri kelas piramid makanan ni ialah kelas makanan yang disusun daripada kuantiti yang sedikit kepada kuantiti yang banyak yang perlu diambil oleh manusia. Jadi kita tengok piramid makanan itu disusun daripada lemak kepada protein dan juga karbohidrat, iaitu lemak adalah kuantiti yang kita perlu ambil dalam kandungan yang sedikit dan karbohidrat yang paling banyak. Jadi inspirasi menghasilkan E-Pyramid ini adalah daripada bentuk piramid makanan. Jadi dalam inovasi yang saya hasilkan ialah huruf hijaiyah yang disusun mengikut kumpulan. Maksudnya huruf hijaiyah itu disusun di dalam setiap kumpulan hukum, tajwid, nun sakinah dan tanwin mengikut susunan jumlah yang sedikit kepada banyak iaitu 1, 2, 4, 6, 15. Hukum tajwid ini yang lebih dikenali sebagai hukum 5 adalah, jadi hukum 5 iaitu hukum nun sakinah dan tanwin ada 5 iaitu iklab, idgham bila guna, idgham ma'al guna, izhar halqi dan ikhfa hakiki. Okay, dalam inovasi ini juga, dalam projek ini juga saya juga menggunakan didik hibur nyanyian sebagai elemen bagi mengingat dan menghafal hukum-hukum tajwid tersebut. Jadi inilah bentuk E-Pyramid Nun Sakinah iaitu terbagi kepada dua bentuk iaitu peta iting. Saya menggunakan peta iting iaitu bentuk piramid, inspirasi daripada piramid makanan yang disusun daripada kuantiti yang sedikit kepada banyak. Kalau kita tengok kat sini piramid E-Pyramid ni disusun daripada huruf ba, iklab, idgham bila guna, idgham ma'al guna, izhar halqi dan juga ikhfa hakiki. Jadi kuantiti atau bilangan huruf tu disusun mengikut kepada sedikit, daripada sedikit kepada banyak. Dan juga yang kedua saya juga menggunakan iaitu didik hibur lagu. Jadi di dalam E-Pyramid Nun Sakinah ni juga ada terkandungnya lagu E-Pyramid. Jadi nanti kita tengok. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada rational project iaitu yang pertama, elemen nyanyian yang digunakan merupakan sesi pengajaran dan belajar yang menceriakan suasana pembelajaran yang memperkuat unsur-unsur asas kebolehan bahasa dan membantu pelajar mudah mengingat apa yang mereka pelajari. Jadi tengok tadi saya menggunakan elemen didik hibur lagu iaitu nyanyian. Okey, yang ini adalah daripada Nur Alia 2019 yang mengatakan elemen nyanyian ini membantu pelajar mudah mengingat apa yang mereka pelajari. Okey. Okey, baiklah seterusnya. Okey, kita pergi kepada peta minda atau iting. Okey, keberkesanan peta minda diperkaya dengan warna gambar, kod dan dimensi untuk menambah elemen-elemen kreativiti sendiri. Penggunaan dan penambahan elemen-elemen individu dalam peta minda dapat membantu perkembangan kreativiti, memori dan khususnya peringatan maklumat seseorang. Hasil segera yang boleh didapati adalah daya ingatan kanak-kanak semakin bertambah. Ini daripada Wong Leng Shim dan Amir Hamzah Syarai 2012. Jadi mereka ni Wong Leng dan Amir Hamzah juga menyokong iaitu peta minda ini dapat menambahkan ingatan murid dan juga membantu perkembangan kreativiti, memori dan juga khususnya kat sini adalah peringatan maklumat seseorang iaitu untuk menambahkan daya ingatan kanak-kanak itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Okey, daripada Muhammad Zul Azizi, Muhammad Nawi dan Muhammad Amirul. Okey, dia kata kajian yang mereka lakukan kepada 10 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang, Parit Buntar, Perak didapati seramai 5 orang pelajar lelaki dan 5 orang pelajar perempuan berada di tahap amat lemah dalam mengingat 5 hukum asas tajwid dengan betul dan tepat. Jadi telah terbukti bahawa terdapatnya masalah murid lemah untuk mengingat 5 hukum asas tajwid iaitu 5 hukum asas nun sakinah dan tanwin iaitu iklab, idgham bila guna, idgham ma'al guna, izhar halqi dan ikhfa hakiki tadi. Okey, selain tu kita tengok kepada kajian yang dilakukan oleh Muhammad Zul Azizi, Muhammad Nawi dan Muhammad Amirul. Ketika sesi soal jawab tajwid, pengkaji menemui pelajar dan bertanyakan soalannya ini, kenapakah jawapan yang diberikan oleh awak tidak betul sedangkan awak telah pun mengetahui cara bacaan ayat Quran? Dapatan daripada temubual tersebut mendapati 30% pelajar tidak mengingati setiap nama 5 hukum asas tajwid, 20% daripada mereka tidak mampu mengkategorikan huruf-huruf hijaiyah dengan 5 hukum asas tajwid dan 40% daripada pelajar tidak mampu menentukan kaedah bacaan sama ada dengung atau tidak perlu dengung. Jadi kat sini kita nampaklah
telah terbukti masalah hukum asas 5 hukum asas tajwid nun sakinah dan tanwin itu berada pada tahap lemah. Okey, berada pada tahap lemah berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Okey, seterusnya kajian daripada Nur Amalina Ahmad dan Rahmin Muhammad 2013. Okey, dapatan kajian daripada semasa pengkaji menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Al-Quran. Pengkaji mendapati murid gagal mengenal pasti hukum tajwid yang terdapat pada potongan kalimah yang dipaparkan. Okey, murid tidak dapat menjawab soalan yang diajukan oleh pengkaji dan terdapat juga murid yang menjawab sekadar mereka. Justru situasi ini menunjukkan bahawa murid-murid tahun 4 Mawar sebenarnya amat lemah dalam hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Okey, kajian yang dilakukan oleh mereka berdua ni juga terbukti bahawa murid-murid tahun 4 amat lemah dalam hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Baiklah, objektif bagi inovasi yang saya hasilkan ada 3. Yang pertama, murid dapat menyenaraikan 4 hingga 5 jenis hukum tajwid nun sakinah dan tanwin dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan huruf yang terdapat dalam setiap 5 jenis hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Dan yang ketiga, murid dapat membezakan cara bacaan bagi setiap 5 jenis hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Jadi ada 3 objektif dalam projek inovasi ini. Baiklah, bagi skop dan limitasi projek, projek inovasi ini boleh digunakan oleh pelajar tahun 6 sahaja selaras dengan standard kandungan di SKP, SK 1.4.1 iaitu mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi hukum izhar halki, idgham bila guna, idgham ma'al guna, ikhfa hakiki dan iklab. Limitasi terhadap tajuk hukum tajwid bagi nun sakinah dan tanwin sahaja, iaitu 5 asas hukum tajwid tadi. Baiklah, kepentingan dan impak projek. Inovasi dihasilkan bagi memperkenalkan kaedah yang mudah untuk murid mempelajari 5 hukum tajwid nun sakinah dan tanwin dengan menggunakan peta iting piramid. Guru boleh menggunakan e-piramid nun sakinah sebagai bahan bantu mengajar yang menarik. Dalam e-piramid nun sakinah ni juga boleh digunakan dalam PDP iaitu BBM guru sendiri. Bentuk piramid memudahkan murid untuk mengingat dan menghafal 5 jenis hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Seperti yang kita dah terangkan tadi, iaitu bentuk piramid ini merupakan salah satu daripada peta iting. Selain itu pembelajaran lebih berpusatkan murid pembelajaran atas talian. Iaitu e-piramid nun sakinah ni merupakan pembelajaran atas talian, boleh juga sebabnya dia digunakan dia boleh diakses menggunakan internet sahaja. Murid boleh menggunakan e-piramid nun sakinah pada bila-bila masa, tidak terhad dalam kelas sahaja. Elemen lagu memudahkan murid untuk mengingat dan menghafal. Baiklah, bagi anggaran kos, tiada kos yang digunakan bagi menghasilkan projek inovasi ini. Sebab apa tidak ada kos? Sebab projek ini dibentuk menggunakan aplikasi Canva yang boleh diakses secara percuma sahaja. Jadi saya menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan projek inovasi. Seterusnya model inovasi yang saya gunakan ialah trial logical, iaitu mempunyai bahan dan panduan yang boleh digunakan supaya inovasi itu dapat digunakan. Kita boleh tengok nanti adanya panduan yang kita boleh gunakan. Label efisien dan menyimatkan masa. Menggunakan bentuk piramid sebagai cara mula belajar iaitu peta iting. Menggunakan elemen didik hibur iaitu nyanyian sebagai satu cara memudahkan murid untuk mengingat. Seterusnya kita pergi kepada cara menggunakan inovasi ni. Beritahu nama inovasi e-piramid nun sakinah. E-piramid nun sakinah, beginilah bentuk piramidnya. Aplikasi Canva ni boleh saja diakses menggunakan link yang telah diletakkan di situ. Ini merupakan paparan pertama selepas ada paparan sebelum tu. Ini paparannya. Kita lihat pada bahagian kiri susunan nombor yang mewakili bilangan huruf bagi setiap hukum. Dah diberitahu tadi iaitu piramid ni disusun mengikut turutan daripada sedikit kepada banyak. Dah itu sebelah kiri tu kita letaklah nombor yang mewakili bilangan huruf bagi setiap hukum. Kita tengok iklab ada 1 huruf, kita letak 1 dan seterusnya hinggalah ikhfa hakiki ada 15 huruf. Kita lihat kepada bentuk piramid itu sendiri. Huruf-huruf yang disusun mengikut hukum nun sakinah yang paling sedikit kepada paling banyak. Kita lihat kepada dalam piramid itu merupakan huruf-huruf hijaiyah yang disusun mengikut hukumnya. Kita tengok ba, iklab. Idgham bila guna, lam dan ra. Idgham ma'al guna, ya, waw, mim, nun. Izhar khalqi, amzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Dan juga ikhfa hakiki. Tasal, jim, dal, zal, shin, sad, dot, ta, za, fa, qa, kaf. Kita tengok bahagian kanan. Di bahagian kanan itu ada butang home, iaitu ada butang home, cara bacaan dan juga butang lagu e-piramid. Boleh tekan kepada butang dan terus kepada paparan seterusnya. Di bahagian kanan kita lihat ada iklab, idgham bila guna, idgham ma'al guna, izhar khalqi, ikhfa hakiki. Kita lihat pada ini, 5 jenis ini telah disusun mengikut turutannya. Turutannya. Yang paling atas sekali ialah iklab. Kenapa iklab di atas? Sebabnya ialah huruf
huruf bagi iklab ada satu saja, iaitu huruf ba. Jadi kita letak di bahagian atas sekali. Okay, idgham bila guna ada 2 huruf, iaitu lam dan ra. Idgham ma'al guna, idgham ma'al guna ada 4 huruf, ya wa min nun. Izhar khalqi ada 6 huruf, hamzah ha ain ghin ha kha, dan juga ikhfa hakiki ada 15 huruf. Jadi 5 jenis ni telah disusun mengikut urutannya daripada hurufnya yang sedikit kepada huruf yang banyak. Baiklah, kita lihat kepada paparan seterusnya, iaitu paparan cara bacaan. Okey, kita tengok pada bahagian kanan piramid. Okey, cara bacaan nyatakan di bahagian kanan iaitu dengung, tidak dengung dan jelas atau nyata. Okey, di bahagian kanan setiap piramid itu diletakkan cara bacaannya. Okey, kita tengok pada ba iaitu iklab dengung. Lam dan ra idgham bila guna tidak dengung. Idgham ma'al guna ya wa min nun dengung. Izhar khalqi hamzah ha ain ghin ha kha jelas dan nyata. Tash sin jim dash. Okey, 15 huruf itu ikhfa hakiki dengung. Okey, itu adalah cara bacaannya. Okey, untuk menambahkan kefahaman murid, okey saya tambahkan elemen kat situ adanya audio untuk murid mainkan supaya lebih tahu macam mana cara membaca bagi hukum-hukum tersebut. Jadi kita tengok dekat bahagian kanan tu ada kotak yang terdapat contoh potongan ayat bagi setiap hukum, nun mati dan tanwin. Okey, jadi butang-butang ni boleh dimainkan dan adanya bacaan, suara yang membaca ayat yang terdapat dalam potongan-potongan ayat dalam kotak-kotak tersebut. Okey, kita tengok pada bahagian bawah kanan ada butang back. Okey, boleh ke halaman sebelumnya. Okey, back ke halaman sebelumnya. Okey, kita tengok pada lagu E Piramid. Okey, tengok kat situ ada lirik lagu bagi E Piramid yang menggunakan melodi asal Mari Sembayang oleh penyanyi asal Eman. Okey. Mari kawan-kawan. Okey, ini adalah lagunya. Okey, untuk mendengar lagunya kita boleh kepada kiri, bahagian kiri dalam kotak tu, tekan butang tersebut untuk mendengar lagu E Piramid. Okey, tekan saja butang tu. Okey, lagunya akan dimainkan lah. Okey, dimainkan. Okey. Okey, ini merupakan komen dan cadangan penambahbaikan. Okey, sebenarnya cadangan-cadangan ini telah pun ditambah baik. Okey, telah pun dibuat tambah baik. Okey, Nur Maisarah Ishak. Okey, dikata slide interaktif yang kreatif dan inovatif boleh masukkan sebarang bunyi interaktif, klik dan sebagainya dan menarik sebarang animasi yang menarik minat murid. Okey, jadi saya telah pun memasukkan bunyi klik ataupun bunyi bacaan yang lebih menarik minat murid. Okey, bagi Adlina Nadrah, okey, dia kata inovasi yang dibina sangat menarik dan mudah dikendalikan sebagai penambahbaikan. Boleh tambah animasi yang dekat dengan murid dan cara bacaan sebolehlah beza dengung tu. Okey, jadi perbezaan dengung, okey, saya telah tambah baik pada bahagian audio. Jadi murid boleh mainkan untuk mendengar cara bacaannya. Okey, Nur Ain Fatihah kata pula pada pendapat saya inovasi yang dihasilkan menarik dengan menggunakan ilmu warna dan tulisan yang senang difahami. Namun bila inovasi ini boleh tambah baik dengan masukkan bunyi sebutan dan bacaan. Okey, ini juga sama seperti tadi, telah pun ditambah baik. Okey, baiklah, pembuktian pencapaian bagi inovasi ini, okey, 10% lulus, yang ini sebelum. Okey, sebelum 10% sahaja prestasi hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, kita boleh lihat sebelum ni banyak kelemahan dalam hukum prestasi hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, selepas kita boleh nampak penambahan sebanyak 87.6% lulus. Okey, selepas, jadi menampakkan peningkatan di situ. Okey, baiklah, kesimpulannya. Okey, penggunaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran ilmu tajwid memberi impak yang sangat besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah piramid tajwid yang disusun mengikut kumpulan hukum tajwid 5 dapat memudahkan murid untuk mengingat kumpulan huruf dan bilangan huruf yang terdapat dalam setiap kumpulan. Di samping itu, murid juga dapat menggunakan inovasi sebagai bahan pembelajaran yang memperpusatkan murid dan juga tanpa bantuan daripada guru secara bersemuka. Jadi, untuk memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran abad 21 iaitu berpusatkan murid. Jadi inovasi ini sangat sesuai digunakan oleh murid untuk pembelajaran tanpa bantuan daripada guru. Okey, hanya bimbingan daripada guru. Okey, murid boleh menekan butang-butang yang ada dan juga ada juga lagu yang boleh dimainkan. Okey, baiklah, sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.